Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ustaz Izzat serta sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian. Okey. Pada hari ini kumpulan kami ingin membentangkan berkenaan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Saya Muhammad Nur Hifzul bin Salam diberi tanggungjawab dalam memberi penjelasan pertama dalam bahagian pengenalan. Okey, sebelum kita masuk kepada bahagian pengenalan, kita pergi ke mukadimahnya sedikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita tahu, kan di seluruh dunia kita mempunyai pelbagai jenis agama yang kita dapat lihat. Pelbagai jenis agama. Ada Kristian, Hindu, Buddha dan ada beberapa lagi banyak sebenarnya. Okey, kalau kita sebut saja dalam agama, sudah semestinya mereka ada menetapkan syarat mereka menjadi orang yang untuk menganut agama tersebut. Contohnya mungkin dari segi sudut kepercayaan ataupun pegangan dan sebagainya. Okey, kita teruskan pula kepada agama Islam. Okey, agama Islam juga ada pegangan dan sebagainya. Contohnya kita ada dua, seperti kita tahu kita ada dua, rukun iman dan rukun Islam. Okey. Jadi untuk yang rukun iman ini kita ambil kepada rukun iman dulu lah, sebab tajuk kami pun berkaitan dengan rukun iman. Dia ada dalam senarai 6 rukun iman yang di mana tajuk kami itu berada dalam rukun iman yang ketiga. Okey, sebab itu kita masukkan saja pada maksud iman itu sendiri. Okey, iman membawa maksud membenarkan melalui hati, melafazkan melalui lidah, beramal menggunakan anggota tubuh badan. Maksudnya kalau kita beramal, kita menggunakan tubuh badan lah, kita perbuatan kita. Okey. Okey, kalau daripada sudut pandangan tokoh agama Islam kita iaitu Yusuf Al-Qaradawi, lebih kurang begini, beliau mengatakan kita perlulah yakin dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati, kita perlu percaya dengan penuh yakin tanpa adanya syak dan ragu-ragu. Maksudnya kita yakin, tak ada pun sedikit, walaupun sebesar zarah pun sekalipun, jangan ada ragu-ragu. Itulah yang dimaksudkan beriman. Itulah dimaksudkan iman. Maksudnya kita yakin 100%, tak ada sedikit pun rasa was-was, ni betul ke tak? Dia tak ada. Okey. Seterusnya kita masuk kepada bahagian kitab. Okey, kita tengok kitab. Kalau kita tengok kitab daripada sudut bahasa, kitab ni ianya dicetak dan ditulis. Okey, daripada sudut istilahnya pula ialah kalamullah ataupun kata-kata Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya yang terpilih. Okey, di sini apa yang dapat kita tengok? Okey, perbezaan daripada sudut istilah dengan bahasa itu sangat berbeza, kerana apa yang dapat kita tengok di sini, bahasa daripada sudut bahasa itu dicetak dan ditulis. Boleh saja yang tu hasil daripada ideologi manusia, apa yang pendapat manusia. Boleh jadi contoh kitab, kamus, buku, akhbar, majalah dan sebagainya, kerana ia dicetak dan ditulis. Tetapi yang ini lebih detail kalau kita tengok daripada istilah. Yang kata kuncinya dapat yang kita lihat ialah kalamullah atau kata-kata Allah, yang tu 100% daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang di mana apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta rasul-rasul pilihan Allah, mereka menyampaikan berdasarkan apa yang Allah kata. Maksudnya tak ada unsur campur tangan manusia dalam kitab. Maksudnya macam Al-Quran, mana adanya daripada pandangan manusia. Bukannya manusia yang tulis, kita kena tulis macam ni, bukan. Yang tu semuanya daripada Allah dan kemudiannya ditulis kembali. Macam kita tahu, macam sebelum-sebelum ni kan, pada asalnya kitab ni kan suhuf, lepas tu dibukukan, di mana Rasulullah ingat, contohnya pada ayat pertama Rasulullah iaitu surah Iqra, yang tu kan surah pertama yang diturunkan kepada Rasulullah. Lepas tu Rasulullah hafal untuk dituliskan surah-surah, bahkan wahyu-wahyu yang diturunkan
disampaikan kepada Nabi dan ditulis oleh sahabat Nabi. Apa yang Nabi ingat, apa yang Allah sampaikan tu dituliskan kepada kulit-kulit haiwan, batang-batang tambar, dan sebagainya, dan dikumpulkan dan akhirnya menjadilah kitab suci. Okey, itulah bila kita cakap kitab suci, maksudnya tiada campur tangan manusia. Okey, maksudnya itu 100% lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak adanya macam kitab-kitab zaman sekarang. Macam kita tengok, kenapa kita tak guna kitab Injil apa semua, kerana satu, faktor utama, kita dah masuk era zaman umat Nabi Muhammad SAW. Kita guna Al-Quran. Yang kedua, kita tak boleh rujuk pun yang kitab lain, sebab kitab tu pun dah rosak, dah ada campur tangan daripada orang-orang lain. Contohnya macam kitab Injil kan. Contohnya macam kalau kita pernah dengar yang Paul Sin ni orang yang mengubah isi kandungan kitab Injil, dan terjadilah banyaknya kitab Injil yang dah di-renovate semua. Jadi yang dah rosak. Jadi yang akhir zaman yang patut kita gunakan, yang patut kita percaya ialah Al-Quran. Okey. Bahkan Allah juga pernah berfirman di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 136, yang bermaksud, wahai orang beriman, berimanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab-kitab yang disampaikan kepada Rasulnya, serta kitab-kitab sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu akan sesat sejauh-jauhnya. Okey, itu apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, bahawa betapa pentingnya Al-Quran itu untuk dijadikan kita sebagai pedoman hidup dalam menuju ke akhirat kelak, di mana seperti yang kita tahu, dunia ini bersifat sementara. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah ini dijadikan sebagai panduan kita untuk tidak sesat. Okey. Bahkan baginda Rasulullah SAW juga meninggalkan kita dua perkara, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa yang memegang ataupun mempercayai dua perkara ini, tidak akan sesatlah seseorang itu. Seperti itulah apa yang dikatakan. Maksudnya kalau kita pegang Al-Quran dan As-Sunnah juga, kita tidak akan sesat. Okey, betapa pentingnya kita. Kalau kita sesat, susah kita nanti di akhirat kelak, susah. Dan juga akan kita diberikan azab yang sangat pedih. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini ialah beriman kepada kitab ini sangatlah wajib. Jangan pernah meraguinya. Bahkan bukan sahaja kepada kitab, rukun-rukun iman yang lain, rukun-rukun Islam lain kita perlu lakukan, rukun-rukun iman yang lain kita perlu percaya. Jangan kita ragui satu pun di antaranya, kerana boleh merosakkan, bahkan boleh mencacatkan kita punya akidah kita. Okey, cakap saja pada akidah. Yang ni hanyalah tambahan. Kita ada doa untuk menguatkan akidah, menguatkan iman kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okey, ini sekadar perkongsian tambahan. Saya harap dengan perkongsian tambahan ini dapatlah diberikan manfaat kepada kita semua. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Maaf jika ada kesilapan dan kekurangan daripada saya. Sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Saleh daripada kelas 2C. Nombor metrik pula DPH 20212578. Hari ini saya akan menerangkan tentang maksud pengertian kitab. Kitab merupakan satu tuntutan awal dan keyakinan bagi suatu agama. Menurut Islam, kitab mempunyai dua erti. Yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah tulisan daftar kertas. Biasanya yang sering dipakai adalah erti yang pertama, iaitu perintah. Seterusnya, kitab Allah SWT diturunkan kepada para Rasulullah SAW dengan perantaraan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Pada awalnya, kumpulan firman Allah SWT belum tertulis, kemudian para sahabat Rasulullah SAW menuliskannya pada lempangan batu, kulit dan tulang. Yang kedua pula, saya akan menerangkan tentang pengertian iman kepada kitab.
Iman kepada kitab Allah bererti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahawa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Dalam pengarang rahimahullah ta'ala, dan wajib kita percaya kitabnya Allah diturunkan di langit, iaitu 104 buah kitab, iaitu Al-Quran bagi Nabi Muhammad dan Taurat bagi Nabi Musa, Injil bagi Nabi Isa dan Zabur bagi Nabi Daud. Dan wajib kita percaya akan hari kiamat lagi akan datang. Tiada yang mengetahui akan dia hari kiamat. Seorang akan waktunya kiamat melainkan Allah Ta'ala. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai peneman agar kehidupan manusia lebih bahagia di dunia akhirat. Selain itu pula diturunkan kitab-kitab Allah ini merupakan anugerah bagi manusia kerana manusia dikurniakan pemikiran dan akal untuk mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Selain itu, kitab-kitab Allah dapat memberi manfaat kepada umat manusia, dan juga kitab-kitab Allah ini pula dapat menyelesaikan apa-apa masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dengan ada kitab-kitab Allah ini, manusia dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk, bermaksud mana yang bermanfaat dan mana yang mengandungi kemudaratan. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT berikut ini, bermaksud dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keredaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gelita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Anas dari kelas DP2C. Saya akan menceritakan tentang jenis-jenis kitab berserta sejarahnya. Dalam pengajian Islam, terdapat 4 jenis kitab yang digunakan untuk menyampaikan maklumat tentang Islam. Kita wajib beriman dengan kesemua kitab Allah sebagai umat Islam. Kitab adalah kumpulan firman Allah Subhanahu Taala yang dituliskan. Malaikat Jibril yang menjadi perantaranya saat diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul awalnya tiada dalam tulisan. Sahabat Rasul kemudian menulis firman Allah yang dibacakan oleh Nabi dan Rasul pada batu, kulit dan tulang. Ada 4 kitab Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul: Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran adalah kitab-kitab tersebut. Kitab Allah yang paling tua ialah kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa AS di Bukit Sinai. Kitab ini diturunkan untuk pedoman bagi bangsa Bani Israel. 10 perintah ataupun 10 perintah Tuhan adalah nama yang diberikan kepada kitab Taurat. Taurat mempunyai 2 jenis maksud, iaitu hukum dan syariat. Bahasa Ibrani ialah bahasa yang digunakan dalam kitab ini. Kitab Taurat juga disebut dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Isra ayat 2. Dalam kitab Taurat ini terdapat hukum dan syariat, hukum syarak dan keyakinan yang betul. Kitab Taurat ini tidak ditemui lagi pada masa kini kerana isinya sudah ditokok tambah oleh orang-orang Yahudi. Kitab kedua yang diturunkan untuk manusia setelah kitab Taurat adalah kitab Zabur. Nabi yang menerima kitab ini adalah Nabi Daud AS pada abad ke-10 sebelum Masihi di daerah Jerusalem. Kitab Zabur diturunkan untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini ditulis dalam bahasa Kipti. Kitab Zabur berisikan nyanyian pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua nikmat Allah yang diberikan. Sama seperti kitab Taurat, kitab Zabur juga disebutkan dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur tidak mengandungi hukum perundangan. Kandungannya hanya mengenai perkabaran, cerita
zikir, doa serta hikmah-hikmah. Oleh sebab itu, Nabi Daud tidak mempunyai syariat sendiri. Ia dan umatnya hanya mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Kitab Injil adalah kitab ketiga yang diturunkan. Nabi Isa AS adalah Nabi yang menerima kitab ini. Kitab Injil mengandungi cara hidup dengan zuhud, menjauhi ketamakan dan kerosakan dunia. Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kitab ini pada awal abad 1 Masihi di daerah Jerusalem dan ditulis dengan bahasa Suryani. Kitab Injil menjadi pengajaran kaum Nabi Isa AS, iaitu kaum Nasrani. Di dalam Al-Quran, penjelasan kitab Injil ditegaskan pada surah Maryam ayat 30. Di antara kandungannya yang utama adalah menyeru umat manusia agar percaya bahawa Allah adalah yang Esa. Orang-orang Yahudi telah mengingkari perintah Allah dengan menghimpunkan kitab Injil ini dan menukar namanya kepada Bible. Isi kandungan kitab ini ditukar agar bersesuaian dalam kehidupan seharian mereka. Kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT dan digunakan sehingga hari kiamat adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi dan Rasul terakhir. Kitab suci Al-Quran diturunkan secara bertahap dan membacanya bernilai ibadah. Kitab ini merupakan penutup untuk kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masihi dan dalam kurun waktu 611 hingga 632 Masihi. Wahyu Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali turun dan diterima Rasulullah di Gua Hira melalui pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berperingkat melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Al-Quran mengandungi hukum-hukum serta peraturan yang lengkap meliputi seluruh aspek kehidupan manusia sepanjang zaman. Al-Quran sesuai untuk seluruh umat manusia di bumi. Ini tidak kira bangsa dan keturunannya. Ajaran yang termuat di dalam Al-Quran lengkap dan sempurna. Ia tidak akan berubah dan kekal selama-lamanya. Bahkan ia tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nurul Rashid bin Zailani, DPH 202125907. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang mengapakah kita perlu beriman kepada kitab Allah. Baiklah, beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Beriman kepada kitab Allah SWT bererti kita harus mempercayai dan mengamal segala sesuatu yang terkandung di dalam kitab tersebut. Hukum beriman kepada kitab Allah adalah fardun ain, iaitu kewajipan atau sesuatu perkara yang mempunyai hukum wajib untuk setiap orang Islam beriman dan beramal dengannya. Allah SWT telah berfirman di dalam ayat surah An-Nisa ayat 136. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kitab Allah diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang sesiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Surah An-Nisa ayat 136. Firman Allah itu telah membuktikan bahawa kita perlulah beriman kepada 6 rukun iman. Tetapi pada kali ini saya akan menceritakan tentang pentingnya beriman kepada rukun iman yang ketiga, iaitu beriman kepada kitab. Baiklah, mengapa kita perlu beriman kepada kitab? Yang pertama, Allah menurunkan kitab kepada manusia sebagai panduan, petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman dan bertakwa. Al-Quran tidak pernah menyelesaikan sebarang isu permasalahan kehidupan manusia, sebaik saja isu itu kecil yang dianggap remeh ataupun isu yang besar. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalian tidak akan tersesat selagi berpegang teguh kepada kedua-duanya, iaitu kitab Allah, iaitu Al-Quran dan sunnahku." Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Sabda Rasulullah SAW ini
telah menunjukkan bahawa Allah menurunkan kitab kepada manusia untuk diikuti dan dijadikan panduan hidup. Yang kedua, mengapa kita perlu beriman kepada kitab ialah supaya menjadikan manusia tidak kesulitan atau agar kehidupan manusia menjadi aman dan tenteram, damai sejahtera, selamat di dunia dan di akhirat, serta mendapat ridha Allah di dalam menjalani kehidupan. Sesungguhnya ridha Allah itu amatlah penting untuk setiap manusia. Yang ketiga, untuk menambahkan keyakinan dan keimanan kepada Allah dan kebesaran dan kekuasaan Allah. Di dalam Al-Quran telah menceritakan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah, di mana Allah menciptakan syurga dan neraka dan bermacam-macam lagi untuk membuktikan kebesaran dan kekuasaan Allah. Kita sebagai manusia perlulah mengkaji dan mengingati akan kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dunia ini. Yang keempat, mempunyai kisah teladan dan cerita pada zaman dahulu untuk dijadikan pedoman atau teladan. Serta di dalam Al-Quran juga mempunyai segala hukum hakam untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi teratur dan aman. Maka dengan itu, marilah kita beriman terhadap kitab Allah dan terus mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan ini. Sekian sahaja itu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Faiz Biadinan dari kelas DP2A. Saya akan nombor metrik DPA 20, 21, 26, 214. Saya akan terangkan mengenai isu-isu semasa tentang Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber utama peradaban manusia di samping akal fikiran dan dari tamadun-tamadun lain. Perutusan Nabi SAW dan penurunan Al-Quran telah melengkapkan keseluruhan keperluan kehidupan manusia, sama ada kehidupan yang di dunia maupun kehidupan di akhirat. Berkaitan isu semasa tentang Al-Quran, terdapat satu kes yang mana empat remaja perempuan ditahan polis berhubung video yang viral seorang daripada mereka membaca Al-Quran. Kejadian itu dipercayai berlaku di Kusial Tanah Merah di Kelantan dan viral di Facebook sejak petang semalam. Keempat suspek berusia antara 17 hingga 18 tahun itu ditahan di sekitar daerah itu. Hal ini menunjukkan bahawa terdapat segelintir umat Islam yang tidak meyakini bahawa Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala kepada Nabi Muhammad SAW, dan orang yang tidak percaya kepada hadis atau sunnah boleh menjatuhkan murtad kerana ia sumber perundangan Islam yang wajib diyakini. Ia telah menjadi rujukan sahabat pada zaman Rasulullah SAW, firman Allah Subhanahu Taala yang bermaksud, dan apa juga perintah yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu, maka terimalah dan amalkan segala-galanya suruhannya. Sementara segala larangannya perlu dijauhi dan dipatuhi. Surah Al-Ash ayat 7. Ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu Taala mengarahkan semua umat Islam tanpa mengira zaman mentaati segala ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam yang mana ia adalah sunnah kepada kita hari ini. Okey, bagaimana ada golongan yang begitu dakal dan jahil menolak sunnah itu? Mana mungkin sunnah dikatakan rekat, sedangkan ada pakar hadis yang begitu tegas dalam penapisan setiap sumber hadis yang sampai kepada kita hari ini. Atas sebab itu, ulama hadis mengategori darjat hadis kepada beberapa kategori sahih, hasan, dhaif dan maudhu palsu. Semua itu untuk memastikan tiada sunnah palsu sampai kepada umat Islam pada zaman kemudian. Al-Quran syarat dan padat rujukan dan ajuran serta dorongan terhadap umat Islam agar menuntut ilmu, mempelajari, menganalisis dan mengajukan penggunaan akal semaksimum yang boleh untuk memanfaatkannya. Okey, dari pandangan anda, apabila dikatakan Al-Quran perlu ditafsir semula, pandangan saya, Al-Quran tidak sewajarnya ditafsir semula. Al-Quran merupakan mukjizat yang kekal abadi, segala petunjuk, paduan yang tergaduh di dalamnya.
dan merangkumi segala aspek kehidupan manusia sama ada akidah, ibadat, munakahat, maupun muamalat. Semua ini berperanan membentuk jalinan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu Taala dan manusia sesama manusia. Okey. Oleh itu, manusia perlu memahami kehendak Al-Quran yang perlu memandu manusia demi kebaikan. Al-Quran tidak pernah menghalau umat Islam mengkaji dan menggunakan akal dalam ruang yang mendatang manfaat kepada manusia amnya. Bahkan, Islam sentiasa memandang tinggi usaha para ulama dan pengkaji yang berjaya membuka rahsia alam yang menjadi bukti kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu Taala. Allah Subhanahu Taala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya takut kepada Allah antara hamba-Nya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Ulama yang dimasukkan dalam ayat ini ialah orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Tafsiran mengikut keadaan semasa juga dapat membantu seseorang memahami sesuatu isu ataupun masalah masyarakat serta mencari jalan penyelesaiannya. Selamat sejahtera, saya Muhammad Karim Ibrahim Fadil. Jadi saya akan menerangkan tentang adab-adab sama dengan Al-Quran. Yang adab-adab dengan Al-Quran terdapat 13. Jadi saya akan terangkan satu-satulah. Antara adab-adab ialah, yang pertama ialah memilih waktu yang terbaik. Memilih waktu yang terbaik untuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran merupakan ibadat, maka waktu terbaik membaca Al-Quran adalah 1/3 akhir malam ataupun pada waktu subuh. Yang kedua, memilih tempat yang terbaik. Ruang Allah merupakan tempat yang terbaik, iaitu masjid dan surau. Tapi kita juga boleh saja membaca tempat lain asalkan tempat itu suci. Yang ketiga, memilih cara duduk yang terbaik. Cara duduk yang terbaik ialah duduk secara tasyahud, tetapi tidak semestinya perlu duduk sebegitu. Duduklah seperti biasa asalkan selesa dan beradab. Yang keempat ialah bersuci. Kita juga perlu berada dalam keadaan bebas dari hadas besar dan kecil. Yang kelima, bersuci dalaman. Bersuci dalaman maksud jaga percakapan dan ataupun pendengaran kita ketika ingin membaca Al-Quran. Yang keenam, menghadirkan niat dengan ikhlas. Keikhlasan diri untuk membaca Al-Quran dan niat kerana Allah dan bukannya ingin menunjukkan suara yang sedap ataupun ingin menunjukkan yang alunan yang sedap pada orang ramai. Yang ketujuh, membaca isti'azah dan bismillah. Apabila kita beribadat, pasti kita akan terlepas daripada gangguan syaitan. Kita tidak akan terlepas daripada gangguan syaitan dan iblis. Untuk itu Allah telah menyeru agar kita membaca isti'azah, iaitu a'udzubillah, dan basmalah, iaitu bismillah. Yang ke-8, bebaskan diri daripada kesibukan dan hajat. Ibadat solat dituntut agar kita tenang daripada sebarang gangguan fizikal. Begitu juga Al-Quran. Penuhilah hajat badan sebelum ingin membaca Al-Quran. Yang ke-9, membesarkan Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, seperti mana kita kagum dengan makhluk Allah yang lain. Maka Al-Quran itu sendiri lebih wajar untuk dikagumi, memandangkan ia adalah kalam Allah. Yang ke-10, berhenti pada setiap ayat untuk bertadabbur. Al-Quran ini bukan hanya untuk dibaca, namun ditadabbur agar ambil peringatan yang berada dalam setiap ayat. Yang ke-11, merasakan ayat-ayat Allah berbicara pada kita. Al-Quran mendatangkan berita gembira, dan dalam masa yang sama juga kitab ini memberi peringatan dan juga ancaman. Yang ke-12, merasakan ayat-ayat Allah berbicara dengan kita. Memahami isi kandungan Al-Quran, kita akan dapati ayat-ayat itu seakan-akan berbicara pada kita. Dan yang terakhir,
Diam dan mendengar apabila dibacakan ayat. Adab ini yang paling penting antara semua adab, kerana Allah menegaskan apabila kita mendengar ayat Al-Quran, hendaklah dengar dengan teliti dan diam. Kesannya, jika kita diam dan dengar, moga-moga kita dapat hayati setiap ayat yang telah dibaca dan dapat fahami setiap ayat yang dibaca. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang cara pelupusan Al-Quran. Yang pertama, menanam Al-Quran. Al-Quran perlu dibungkus menggunakan kain bagi melindunginya daripada tanah dan ditanam dalam lubang yang dalam. Selain itu, pemilihan tempat perlulah di kawasan orang ramai tiada orang ramai lalu lalang. Selalunya ditanam masjid ataupun ditanam perkuburan. Yang kedua ialah melupuskan Al-Quran di kawasan yang ada aliran air. Melupuskan Al-Quran dengan cara meletakkan dalam laut ataupun sungai dipraktikkan. Dengan cara ini, dakwah pada kitab suci tersebut akan keluar dan terlarut dalam air. Setengah ulama turut menyarankan mengikat Al-Quran yang ingin dilupuskan dengan suatu objek yang berat seperti batu agar ia tenggelam apabila diletakkan ke dalam saliran air. Yang ketiga, bakar dan abu diletakkan ke dalam air yang mengalir. Banyak ulama setuju dengan cara pelupusan melalui pembakaran sebagai cara terakhir. Namun, dengan cara yang penuh hormat dan tempat yang bersih dan suci. Ia juga perlu dipastikan agar pembakaran tersebut sempurna dan yakini kesemua muka surat dihapuskan. Selain itu ada juga cara-cara lain. Baiklah, saya akan ceritakan cara lain dia. Ada dua cara lain, iaitu dengan cara cincang ataupun potong halus ataupun shredding. Ini adalah cara lazim ataupun zaman moden inilah. Asalkan setiap muka surat yang dipotong asalkan setiap muka surat dipotong halus dan teks tersebut tidak lagi kelihatan seperti Al-Quran. Dan yang terakhir, simpan Al-Quran. Ini terakhirlah. Isu pelupusan boleh dielakkan sama sekali dengan cara meletakkan Al-Quran dalam simpanan tetap. Setengah ulama lebih suka untuk membalut teks tersebut dengan kain dan disimpan di tempat yang selamat. Baiklah, sebagai contoh yang saya boleh beri, di negara Pakistan, Al-Quran yang dibalut selalunya akan disimpan di dalam gua. Sebahagian daripada Al-Quran itu juga adalah daripada kurun ke-7 lagi. Dan ia juga tiada apa-apa ritual atau prosedur yang perlu diikuti bagi penanaman atau pembakaran Al-Quran. Namun Al-Quran untuk tujuan pelupusan. Namun ia perlu dilakukan dengan niat yang betul dan ikhlas. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Karim Mustaqim bin Khairul Azizi daripada DIPEH 2C, akan menerangkan tentang rumusan daripada isu yang telah kita bincangkan. Pengajaran yang boleh kita ambil dari bab yang kita bincang ini ialah firman Allah SWT, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Surah Yusuf ayat ketiga. Kisah yang dipaparkan oleh Al-Quran adalah sebahagian daripada tanda mujizat kerana ia menceritakan mengenai umat dahulu bersama rasul-rasul mereka yang sebahagian besar tidak diketahui dan sudah luput daripada ingatan manusia kini. Tambahan, kisah diceritakan dalam Al-Quran juga adalah peristiwa yang sudah berlaku untuk kita mengambil iktibar dan pengajaran daripadanya. Kisah itu sebahagian sejarah yang menjadi sumber kekuatan dan suntikan motivasi kepada Rasulullah SAW mengharungi perjuangan menegakkan agama Subhanahu Wa Taala. Apabila Al-Quran menceritakan sesuatu, ia dapat menghidupkan kembali abad yang silam sehingga seolah-olah dapat didengar hingga di hujung telinga pertentangan antara kebenaran dan kebatilan laksana rakaman yang berfungsi untuk mengembalikan segala peristiwa berlaku dalam sejarah umat manusia.
Firman Allah Ta'ala, demikianlah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebahagian daripada kisah-kisah umat manusia yang telah lalu, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu dari sisi kami sesebuah kitab Al-Quran yang menjadi peringatan. Surah Taha ayat 99. Kisah manusia pertama iaitu Nabi Adam disebut dalam 8 surah berbeza untuk memberi pengajaran kepada kita mengenai pelbagai kisah bermula daripada latar belakang penciptaan Adam, ujian dilalui ketika berada di syurga, taubat Nabi Adam hingga perjuangan baginda dan Hawa di dunia. Sekian itu sahaja daripada kami semua. Terima kasih.